tak terkejut Aku tak terkejut. Aku tunggu. Nanti aku letak gambar-gambar seram. Tiba. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni, seperti mana korang tengok di thumbnail, di tajuk, di gambar thumbnail kan, okay. Seperti mana korang tengok, berdasarkan benda-benda tersebut, korang dah tahulah aku nak buat apa kan. Aku nak buat cerita hantu. Okay. Cerita hantu tak lebih kepada seram, tak lebih kepada hantu, faham tak? Sebab dia macam misteri tau. Sebab aku tak nampak benda tu, and then dia just aku alami je benda tu. Aku macam kena kacau macam tu, faham tak? Kita tak nampak benda tu. So kalau tak faham lagi, aku tak nampak macam pokong, macam pohon tai naik macam tu. Seram balik. Okay, so tu. Okay, kepada korang yang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe. Kepada yang baru, pergi subscribe and turn on notification. Kalau tak nak ketinggalan lah video aku. Kalau nak ketinggalan video aku, tak payah tekan on notification tu. Faham? Benda simple, buat apa susah kan. Lepas tu tekan button like. Lepas tu korang boleh komen kalau korang ada cerita-cerita yang menarik sebelum aku cerita aku ni. Lepas tu korang boleh lagi share kat social media korang kalau rasa video aku ni menarik ke apa. So jom kita start. Sebelum tu kita buat apa? Tutup lampu. Okay, kita dah tutup lampu. So kita akan mulakanlah cerita seram kita. Kita ada 3 kan tadi aku cakap. Lonceng ting-tong, bunyi apa tu, siapa tu, bunyi apa tu. Okay, so kisah pertama ni, lonceng ting-tong ni kisah yang aku rasa seram lah bagi aku kan. Aku memang tak alami seorang-seorang, tapi aku alami dengan housemate aku. Sebab masa tu waktu malam. Okay, masa tu hari Jumaat petang tu macam pukul 6 macam tu. Petang-petang biasa orang main kat luar kan. Kita orang main kat luar. Lepas tu adik aku dia tiba rajin. Dia pergi sapu sampah. Bukan sampah, macam daun kering. Daun kering tu guna ni apa tu apa nama tu, penggaruk tu. Sapu garuk tu, tahu kan? Sapu garuk yang macam garuk warna hijau. Biasa dia warna hijau lah. Lepas tu sapu dia kumpul satu tempat. Lepas tu bakar daun tu. Lepas tu dah petang tu dah siap lah kan. Dah siap, dia letak lah benda tu dekat tempat lain tau. Dia letak macam di tempat dia jumpa tu, dia letak kat situ kan. Lepas tu malam tu lepas tu kita malam tu solat maghrib. Lepas solat maghrib, solat isyak makan. Lepas tu lepas makan tu aku biasa akan tengok handphone. Hari Jumaat biasa, hari Isnin, Jumaat biasa malam aku akan study. Tapi hari Jumaat tu aku tak study, tiba-tiba malas. So malam tu aku main handphone. Aku scroll handphone waktu malam lah kan. Tak waktu lagi. Aku scroll handphone, baring lah, sambil baring kat atas katil kan. Aku scroll IG lah, IG ke macam alah chat orang kan. Lepas tu tiba-tiba dalam pukul 11 macam tu, kita dah selesai makan, dah selesai semua kan. Pukul 11.30 macam tu, ada lonceng kita berbunyi tau. Ting tong. Lonceng kita yang tekan tau. Ting tong yang macam tu tau. Lepas tu pintu kita sliding door. So sliding door tu dah ada 2 macam ni tau. So dia boleh buka dari belah sini, boleh buka dari belah sini. Macam biasalah sliding door kan. Lepas tu sliding door tu mak aku suruh adik aku pergi check. Kata siapa datang tu kan, pergi check macam tu. Lepas tu adik aku check, dia pergi check. Dia buka, tak ada kan. Tak ada siapa-siapa. Dia kata tak ada siapa pun kan. Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata tak ada siapa. Mak aku kata tak ada siapa. Lepas tu dia kata tak ada siapa. Lepas tu tutup balik. Lepas tu kan, bunyi lonceng tu literally memang macam orang tengah ni tau. Macam orang tengah bergegas. Orang tengah bergegas tekan lonceng macam ting 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 tong, ting 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 tong. Macam tu. Kau boleh tak? Boleh kan? Okay, lepas tu macam tu lah. Dia macam misteri lah, lebih kepada misteri. Lepas tu bunyi lagi tau. Lonceng tu bunyi lagi. Ting tong, ting ting tong, ting tong. Macam tu. Macam dah lepas 10 minit ke 20 minit macam tu, dia bunyi lagi tau. Lepas tu nak kat pukul 12 juga. Lepas tu tak ada orang. Lepas tu adik aku lagi satu keluar.
kan, buka pintu Shendindo tu, tengok belah kiri ada penyapu garuk tu kat situ. Padahal adik aku tak kat situ, faham tak? Meremang siap rumah aku. Kat dalam lah, kau nampak. Takut. Macam tu lah cerita dia. Adik aku nampak penyapu garuk tu ada kat tepi tu. So macam misteri lah yang benda tu. Aku pun, ini baju punya. So agak misteri lah benda tu. Macam tu je lah cerita dia. Okay, rumah aku tu macam ni tau. Ni Shendindo. Ni dalam tau. Ni dalam, tu luar. Kini Shendindo. Lepas tu dia buka, yang ni kan, dia buka ke sini. Yang ni dia buka ke sini. Okay, ni belah dalam ni belah luar. So pintu Shendindo macam ni. Lepas tu dia buka, dia keluar belah sini kan. Lepas tu belah sini ada dinding. So kat sebelah sini lah nampak penyapu garuk tu, faham tak? So macam tu lah kisah dia. Hope korang faham lah. Kalau korang tak faham, korang boleh komen, aku boleh reply, okay? So cerita pertama sampai situ je. Dia tak berapa seram, tapi dia bagi aku seram lah. Dia terjadi kepada housemate aku sekali lah maksudnya. So kita bermula ke cerita kedua, iaitu Siapa Tu. Okay guys, cerita kedua ni dia misteri juga. Masa tu memang musim tak ada air tau. Biasalah Selangor tak ada air kan. Macam tu. Selangor tak ada air. Masa tu agak lama, hampir seminggu. Lepas tu satu hari tu ayah aku ajak lah ni pergi hotel kan. Hotel bajet tu yang masuk-masuk terus bilik tu macam tu. Ada kat Putrajaya tak silap aku. Tapi aku malas nak ikut sebab air kat tangki aku ada lagi. So aku guna je lah kan. Aku malas ikut kan. Lepas tu aku duduk rumah seorang-seorang. Tu memang first time aku duduk rumah seorang-seorang. Memang semalaman je lah. Tak adalah berhari-hari diorang duduk sana kan. Semalaman je diorang duduk hotel tu maksudnya. So macam petang tu diorang pergi on the way. Lepas tu besok pagi balik macam tu lah, faham tak? Aku malas nak ikut sebab air lagi kan, cukup lah untuk aku guna kan. Lepas tu aku duduk rumah seorang-seorang macam biasa. Petang tu memang ni ada roti kan. Rumah aku ada roti macam gardenia yang ada isi tu. Aku makan lah tu. Lepas tu aku minum air Milo. Literally memang aku dari lepas pukul 7 kan, aku tak keluar bilik, faham tak? Sebab takut. Sebab rumah aku tak adalah seram sangat. And jiran rumah aku ni, ni rumah aku tau. Ni rumah aku. Lepas tu kat sebelah rumah aku tak ada jiran. Lebih kepada tak ada jiran lah kan. Dia macam jiran dia jauh sikit lah. Macam ni rumah aku, lepas tu jiran kat sini macam ni. Macam jauh lah juga. Kalau korang kat rumah aku, korang akan faham lah. So dia tak adalah literally sebelah rumah macam ni ke. Macam tak ada. Macam agak jauh lah juga kan. Macam kalau kita jerit sekalipun sampai tu macam sayup-sayup je. So dia tak adalah macam rumah taman kan. Taman lah. Sebelah rumah boleh dengar. Tak ada macam tu. Lepas tu aku duduk seorang-seorang kat rumah. Aku memang masa aku main PUBG tau. Malam lepas solat maghrib, lepas solat isyak aku main PUBG. Aku main PUBG main-main. Tiba-tiba aku memang baring kat atas katil. Aku tak keluar. Pintu rumah bapa aku memang selalu suruh check pintu belakang dengan pintu depan sebelum tidur. Tapi aku check sebelum maghrib sebab takut dah gelap kan. So aku check lah. Lepas tu dah kunci, memang dah kunci. Lepas tu memang aku takut lah yang duduk rumah seorang-seorang. Aku up status kat WhatsApp kata duduk rumah seorang-seorang seram bye, first time bye, macam tu. Lepas tu aku memang duduk seorang-seorang kan. Dapur aku, kalau aku nak keluar sekalipun, aku buka pintu bilik aku. Ni dapur tau. Terus macam ni pintu aku ni buka, ni dapur. Literally memang dapur. Dapur tu pula cermin dia, aku ada kabinet tau. Kabinet tu dia ada tingkap. Tingkap memang tingkap pandang kat luar lah kan. Lepas tu tak ada langsir tingkap tu. Lepas tu tingkap yang belah sini dah langsir sebab dia tak ada kabinet, faham tak? Dekat kabinet tu memang tak ada langsir. Lepas tu memang nampak lah kat luar tu seram gila kalau malam. Kalau lagi kalau seorang memang mampus. Lepas tu nak jadi cerita dia, aku tengah berbaring, tengah untuk handphone masa tu kan. Tiba-tiba
Aku baring kat atas katil tau. Atas katil aku sebelahnya dinding. Dan luar sebelah dinding tu, luar lah, memang luar. Kat rumah aku ni memang dia tak hutan sangat tau. Dia lebih kepada macam pokok-pokok ke. Tapi seram lah kalau malam yang gelap. Lampu rumah aku pula malam, kalau malam, luar rumah aku memang akan gelap setiap malam. Kecuali belakang, sebab kita orang banyak guna pintu belakang lebih kepada pintu depan. Kalau orang duduk rumah macam tu, biasa ada je orang duduk macam tu, banyak sebenarnya. Dia lebih kepada guna pintu belakang sebab garage kereta dia orang kat belakang, faham? Ada, aku tahu ada. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku tengah baring-baring, tiba-tiba aku dengar bunyi tapak kaki, guys. Bunyi macam tapi bukanlah bunyi macam kuda berdekuk macam tu. Bunyi macam tapak kaki orang berjalan. Tapi tak bunyi cik lah. Bunyi tapak kaki orang berjalan macam biasa. Masa aku macam apa tu kan? Aku kalau kena ganggu apa, aku macam tak pandang. Sorry ada bunyi. Aku kalau macam kena kacau apa, aku tak terus macam apa tu? Bunyi apa? Aku macam masa tu aku dengar, lepas tu aku diam. Aku main handphone. Lepas tu aku tutup handphone, off handphone, tidur. Masa tu literally memang aku tidur awal pukul 9. Pukul 9 lebih macam tu aku dah tidur. Sebelum pukul 10 lah maksudnya. Aku memang dah tidur. Lepas tu besok paginya tu aku bangun macam biasa. Lepas tu aku check message kan, cousin aku suruh tidur rumah dia sebab rumah dia dekat je dengan rumah aku. So aku pun kata, lepas tu aku dah tidur. Dia check aku macam pukul 12 macam tu. Memang aku dah tidur lah kan. So tu cerita kedua kita dah habis. So kita next ke cerita ketiga. Okay, cerita ketiga ni bukan aku yang alami, tapi kawan aku. Tapi aku saksi. Faham tak macam tu? Masa tu aku tengah on call. Malam tu aku tengah on call. Aku ceritalah pasal yang tadi tu, yang pasal ting-tong bunyi loceng kan. Memang seram tau. Ting-tong tu pasal pelik tau, misteri gila. Bunyi ting-tong tapi tak ada orang masalahnya. Okay, cerita ketiga ni. Okay, aku tengah on call dengan kawan aku tau. Biasalah bebe kan, macam makcik bawang, tapi aku tak bawang lah. Lepas tu cerita ke buat apa. Lepas tu malam tu kakak dia ada kat rumah, mak dia pun ada kat rumah, dia pun ada kat rumah. Dia 3 orang tau, kawan aku, kakak dia dan mak dia. Lepas tu malam tu aku tengah on call dengan dia. Aku tengah call macam biasa. And then tiba-tiba kakak dia jerit tau. Masa tu dia buat loudspeaker. Aku dengar lah. Aku dengar sekali suara kakak dia semua kan. Kakak dia jerit tau tiba-tiba macam apa tu. Lepas tu kawan aku pun tanya kat kakak dia kan. Dia kata kenapa. Lepas tu kawan aku, kakak dia pun macam diam kan. Dia kata tak apa-apa macam tu. Lepas tu kawan aku ni pun kata dia macam dah tahu dah kan. Dia tak nak kakak dia beritahu dia sebab takut dia panik. Dia ni jenis yang kuat panik. Kalau macam hantu je, apa tu, takut, macam panik. Jenis panik lah. Ada orang macam tu. Biasalah, orang kan lain-lain. So korang tak boleh nak macam mengata ke apa, faham? Lepas tu dia dengar bunyi macam tu dekat dapur. Rumah dia orang literally rumah daripada nenek dia orang, rumah mak kepada mak dia orang, faham tak? Mak dia lagi. So nenek lah jadinya. So macam rumah pusaka lah kan. Dia tinggal kat rumah nenek tu, rumah pusaka tu. Sampai kan biasalah kalau rumah macam kampung kan dia akan simen kan. Lepas tu dapur dia orang belah luar, faham tak? Tapi tak luar lah sangat. Macam dapur dia tu ada pintu. Pintu tu kalau buka, kalau malam memang seram gila. Sebab aku dah tengok sendiri aku buat video call dengan dia. Lepas tu dapur tu memang literally memang seram lah kan. Sebab belakang tu papan, lepas tu nampak luar macam creepy. Creepy. Okay, lepas tu cerita tu dia dengar bunyi je sebenarnya. Dia dengar bunyi, lepas tu dia takut. Lepas tu dia panggil lah mak dia kan. Dia orang berdua pun panggil mak dia. Mak dia tengah dalam bilik masa tu, tengah baring-baring kan. Tengah rehat-rehat lah macam tu. Lepas tu terkejut, mak dia pun terkejut lah. Kata apa ni bising-bising ni kan. Lepas tu
mak dia pun teman dia orang. Apa dia orang minta teman kan. Mak cakap, mak teman lah kita orang pecah-pecah nak letak barang kat peti ais, dia kata. Memang seram gila. Aku dah tengok dapur dia sendiri. Aku tak tipu, ni kisah benar. Memang aku jenis memang jarang dikacau. Okay. Lepas tu bunyi tu, dia macam bunyi macam berbung macam tu. Macam bunyi kotak jatuh. Tapi nak kata anjing tak selalu main kat belakang mada, dia kata tau. Kucing pun jarang. Macam kalau tikus pun, takkanlah tikus boleh jatuhkan kotak aku kan. Tikus je biasa dalam rumah je, tahu tak. So itu misteri jugalah. Nampak serius aku cerita ni memang bulu rumah aku tak tahu kenapa. Okay, so tamatlah sudah. Kisah ketiga ni memang tak seram sangat, dia just bunyi je. So tapi kalau korang hadapi ni sendiri, mesti korang akan rasa seram. So korang tak boleh nak macam alah cerita dia ni biasa-biasa je lah, macam tu. So cerita ketiga ni dah habis. Sampai sini saja cerita ketiga. Maka habislah ketiga-tiga cerita kita. Aku ni jenis memang jarang lah kena kacau. So aku cerita kat korang ni memang cerita yang limited lah maksudnya. Cerita limited tu macam memang aku memang jarang tau, tak jarang. Macam aku bukanlah nak minta aku ni kena kacau selalu ke apa, bukan. Cuma aku beritahu je aku ni memang jarang kena kacau. So tak adalah korang nak tanya ada lagi kisah seram aku. Ni macam experience lah. Benda yang aku nak cerita semua experience aku, faham tak? Tak main-main kat belakang seram tu macam ni ikut aku seram. So kepada korang yang baru subscribe, yang belum subscribe, please subscribe sekarang. Kepada korang yang dah subscribe lama, terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe tu, pergi subscribe sekarang. Dan turn on notification kalau tak nak ketinggalan video aku. Kalau nak ketinggalan tak payah tekan Okay, macam tu. Lepas tu tekan button like, komen apa-apa yang korang nak komen. Kalau korang ada kisah seram, korang boleh komen. Lepas tu korang boleh share ke social media korang untuk nak share lah kalau cerita aku ni menarik ke. Kalau korang ada cerita seram juga, korang boleh komen kat bawah, aku akan baca. Okay, lepas tu je lah. Sampai situ saja video kita untuk pada kali ini. Thanks for watching dari awal sampai habis. And kita jumpa kalau ada cerita hantu akan datang. Kita jumpa akan datang. Bye.